Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Maksudnya, orang-orang yang mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyong-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya. Dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah susutkan kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil riba. Dan ia pula mengembangkan, yakni berkat harta yang dikeluarkan sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan tinggalkanlah, janganlah menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang. Jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya akibat kamu tidak menemui selamat. Akibatnya, kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa. Dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa.
Dan jika orang yang berhutang sedang mengalami kesempitan hidup, maka berikanlah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Dan sebaliknya, kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu. Kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seseorang menurut apa yang telah diusahakannya, dan mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Masih lagi kita berada pada penafsiran suratul Baqarah, surah yang kedua dalam susunan Al-Quran, pada juzuk yang ketiga, pada ayat 275 sehinggalah ayat 281. Ayat-ayat yang kita bacakan ini mengandungi 5 perbahasan utama, yakni 5 perkara yang penting. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang hukum hakam ataupun keharusan berjual beli. Itu perkara yang pertama. Dan yang kedua, ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang pengharaman riba. Dan juga yang ketiga, ataupun tajuk intisari yang ketiga, bahawa ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang sifat memudahkan, menangguhkan kepada orang-orang yang tidak mampu membayar hutang, yang disebut sebagai maisarah. Dan perbahasan yang keempat tentang ayat ini ialah balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan yang kelima ialah amaran peringatan tentang huru-hara kiamat kelak. Inilah 5 tajuk atau 5 perbahasan yang ada dalam ayat ini. Maka kita lihat satu persatu, bermula daripada sebab turun ayat ini sehinggalah kepada penafsiran dan penjelasannya. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Apakah yang dimaksudkan dengan riba? Kita tahu bahawa berkait dengan riba, Nabi SAW pernah menyebut, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa'un. Rasulullah melaknat pemakan riba dan orang yang menjadi wakil kepada riba, penulis kepada muamalah riba, 2 saksi kepada muamalah riba. Mereka semua sama sahaja dosa di sisi Allah SWT. Bila kita melihat penafsiran riba dari sudut syarak, iaitu penambahan harta yang khusus tanpa sebarang bayaran dalam menukar sesuatu harta. Atau dengan bahasa mudah, bila mana seorang berhutang RM100, dia mesti bayar lebih pada 100. 110, 120 dan sebagainya. Maka ini hukum asas riba ataupun perkara asas riba yang dinamakan sebagai riba an-nasa. An-nasa artinya riba yang melibatkan penangguhan pembayaran. Setiap penangguhan itu maka adanya bayaran riba, sebagaimana menjadi kebiasaan orang Arab dalam muamalah harta benda mereka. Mereka berkata, imma an taqdi wa imma an turbi. Sama ada kamu bayar hutang kami atau kamu tambah nilai hutang kami. Maka ini bermulanya perkembangan riba. Riba itu bila ada golongan manusia yang sambungan kepada penafsiran kita tadi, ada masalah, sedikit masalah teknikal, insya-Allah kita dah baiki, mudah-mudahan okey, kita dapat menafsirkan Al-Quran pada malam ini dengan baik, ataupun dapat kita katakan memberi kefahaman yang baik. Kita kembali kepada penafsiran ayat kita daripada ayat 275 sehingga ayat 281. Kita sudah jelaskan bahawa ayat ini ada 5 tajuk utama. Yang pertama ialah tentang pengharusan jual beli.
Yang kedua ialah pengharaman riba. Dan yang ketiga tentang menangguhkan hutang. Yang keempat tentang amal soleh. Dan yang kelima ialah keadaan huru-hara kiamat kelak. Allah Ta'ala menyebut dalam firman-Nya, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Akhirat kelak bila dia bangkit daripada kubur, maka dia seperti orang yang dirasuk oleh syaitan. Yang dimaksudkan dengan dirasuk oleh syaitan, artinya dia bangun, dia jatuh, dia bangun, dia jatuh. Kata ulama, kerana dosa yang berat. Disebabkan mereka ini bermuamalah dengan muamalah riba. Kita dah sebut golongan yang muamalah riba ini sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Hum sawa. Allah melaknat orang yang makan riba, wakil kepada transaksi riba, penulis kepada akad dan kontrak riba, dan saksi-saksi yang terlibat dengan sistem riba. Bahawa mereka ini semua dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut riba, maka asas riba ini ialah penangguhan bayaran hutang. Ini asas riba. Yang riba boleh berlaku dengan beberapa jenis riba yang lain seperti riba al-fadl, riba al-yad. Tetapi yang kita nak tekankan tentang riba nasa', ia kesemuanya dosa. Tapi an-nasa' yang menjadi asas kepada hukum riba. Riba nasa' ini ialah riba penangguhan hutang. Di mana seorang pinjam 100, pinjam 1000 tapi kena bayar lebih daripada itu tanpa sebab. Hanya kerana menangguhkan bayaran hutang. Dan ini menjadi suatu kebiasaan mereka bila bertemu dengan orang berhutang, mereka berkata, imma an taqdi wa imma an turbi. Sama ada kamu jelaskan hutang kami mengikut masanya, atau kalau kamu lambat, kami akan tambahkan interestnya. Maka Allah Ta'ala menyatakan, orang-orang yang memakan riba. Yang dimaksudkan makan riba di sini ialah orang-orang yang mengambil manfaat riba. Baik, kenapa sebut makan? Kenapa sebut makan? Kerana untuk menunjukkan seolah-olah orang yang mengambil riba ini macam terdesak mereka nak makan dan nak minum. Padahal mereka tidak seterdesak itu untuk melakukannya. Dan disebut dalam hadis, bila mana Nabi SAW melihat pada malam Mi'raj Nabi, orang yang berenang dalam sungai darah. Dan bila sampai ke tebing, dibaling dengan batu, lalu ditenggelam. Demikian dia lakukan setiap kali. Kata ulama' ataupun waktu mana Rasulullah tanya pada Jibril, siapa ini? Maka jawab Jibril, ini pemakan riba. Kata ulama', asalnya darah itu penting. Penting bila berada dalam badan. Tapi bila darah berada keluar badan, maka dia najis, kotor, busuk, hanyir. Itulah riba. Asalnya mengambil untung ini bagus. Tetapi bila untung itu diambil secara riba, maka ia hanyir, ia kotor, ia najis, ia tidak memberi manfaat. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan, sebab mereka ini bangkit dalam keadaan terasut ini. Dzalika bi'annahum, demikian itu kerana mereka berkata, qalu innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Kata mereka, bukankah jual beli itu nak keuntungan? Ya. Dan riba juga kami nak untung. Maka kata Allah, salah, beza. Pertama, jual beli diharuskan oleh Allah. Riba diharamkan. Yang kedua, jual beli adanya pertukaran barang dan juga pertukaran manfaat. Sedangkan riba tiada pertukaran manfaat. Seorang melewatkan bayaran, maka dikenakan tambahan. Maka apakah manfaat? Maka seorang berkata, sebab saya terpaksa menunggu tempoh lama untuk dibayar hutang. Maka kita katakan bukan itu caranya. Kerana menunggu tempoh pembayaran hutang itu satu ibadat. Dan merupakan satu pahala, satu kebaikan yang Allah Ta'ala catatkan baginya. Setiap orang yang berhutang, lagi lama orang tu tak bayar, dia menunggu, dia dapat pahala. Maka dia tidak perlu terdesak untuk meminta riba atau tambahan. Dan yang ketiga, kerana riba itu mewujudkan kebencian. Kita kalau dalam muamalah jual beli tak wujudkan kebencian. Tetapi kalau dalam bab riba, dia akan jadi benci. Manusia sesama manusia bergaduh, berbalah.
Bahkan tidak terpelihara hartanya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa ahallallahu al-bai' wa harraba riba. Allah telah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa yang sudah pun sampai kepadanya peringatan daripada Tuhannya. Dengan ayat ini berarti semua orang sudah sampai peringatan dari Allah. Bahawa Allah hanya membenarkan jual beli. Nak untung boleh, tapi melalui jual beli. Tetapi mengambil untung tanpa jual beli, yakni dengan mengenakan riba, adalah diharamkan dalam Islam. Maka ini bentuk riba-riba yang menyebabkan dilaknat oleh Allah dan Rasul dan menyebabkan diperangi oleh Allah. Kata Allah, fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Kalau dia berhenti daripada riba, maka cukup dia mengambil modalnya. Ambil. Kalau seorang beri pinjam RM100, dia dah janji dengan orang tu kena bayar RM150, maka cukup dia ambil RM100, RM50 lupakan. Yang berkait dengan riba. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali melakukan riba, maka mereka ini adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Baik, kita tahu yang kekal dalam neraka ni orang kafir, bukannya orang Islam. Seolah-olah nak beritahu orang yang terlibat dengan riba seperti dia macam orang kafir. Satu. Yang kedua, kerana dah biasa riba, akhirnya dia berkata, apa salahnya riba? Maka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah membawa pada kekufuran. Dan yang ketiga, kerana riba itu dosa. Dan setiap dosa itu boleh membawa kepada syirik kepada Allah. Maksudnya tuan-tuan sekalian, ialah, ya dosa lain, syirik lain secara umum. Tetapi dosa ini akan menarik dosa yang lain, dosa yang lain, dosa yang lain. Akibatnya membawa syirik kepada Allah. Dan kalau kita lihat perjalanan orang-orang yang syirik kepada Allah bermula daripada buat dosa. Lama-lama jadi syirik. Maka orang yang terlibat dengan riba, asalnya buat sikit-sikit, lama-lama dia kata, apa salahnya riba? Kita kan nak untung. Apa salahnya muamalah riba? Orang lain tak kasih kita pinjam, maka kita pun pinjam ngalung, apa salahnya? Maka akhirnya sistem riba ini berkembang di kalangan dalam muamalah manusia. Sedangkan ia amat bahaya. Bukan sekadar ia diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dia memporak-perandakan ekonomi masyarakat. Bayangkan semua orang berniaga dengan cara macam tu. Dengan cara berhutang, kamu tak bayar, kami tambah. Dan mereka tambah dengan cara yang luar biasa. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan tengok cerita Ahlong. Yang hutang RM1,400 bayar RM15,000. Yang hutang RM3,000 kena bayar RM15,000. RM20,000. Yang bayar RM100,000 akhirnya jadi RM300,000. Daripada mana mereka mengambil untung-untung itu? Kalau tidak kerana riba. Mereka menjadikan orang yang berhutang dalam kesesakan. Akhirnya tak mampu bayar. Lalu mereka tangguhkan lagi, mereka naikkan lagi interestnya. Akhirnya diperhambakan orang ni dengan pelbagai cara. Dirampas harta orang ni dengan pelbagai cara. Maka itulah kerosakannya. Kan itu kita lihat. Bila seolah-olah lawang pada riba ini sedekah. Bila ayat-ayat sebelum ini bercerita tentang sedekah untuk melawan sistem riba daripada membiak dalam masyarakat. Tetapi bila masyarakat sudah kedekut, tidak mahu bersedekah, maka sistem riba mula membiak. Umpama kalau kita tidak mahu menanam sayur-sayuran, maka lalang-lalang akan mula tumbuh. Umpama kalau kita tidak mahu lagi menjaga tanah, maka datang tumbuh-tumbuhan liar yang tidak memberi manfaat, bahkan memberi mudarat, akan merosakkannya. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan sebarang keuntungan daripada riba, yakni keberkatannya. Dan wa yurbis sadaqat, Allah menyuburkan sedekah. Tuan-tuan, ramai orang dia berniaga semata-mata guna akal. Akal tanpa agama, akal tanpa wahyu. Akhirnya apa jadi? Mereka memilih untuk mencari keuntungan-keuntungan yang besar. Bila mereka sebut mencari keuntungan-keuntungan yang besar dan mudah, mereka nampak sistem riba. Maka mereka memberi pada syarikat-syarikat yang besar supaya mereka dapat keuntungan-keuntungan yang banyak. Supaya mereka mendapat laba yang banyak daripada sistem riba. Itu yang mereka lakukan. Namun mereka lupa
bahawa riba ini Allah Ta'ala tidak beri apa pun keberkatan. Maka kesan daripada riba berlakunya benci-membenci, bukan sekadar di sisi Allah, di kalangan manusia. Dan setiap orang hasad sesama mereka dan akan memusnahkan harta itu sendiri. Sebab itu kita lihat bagaimana bank-bank yang mengamalkan sistem riba akhirnya dia boleh bankrupt dengan sedikit krisis-krisis ekonomi. Sebab ekonomi tidak bangun dengan riba. Ekonomi ini bangun dengan sedekah. Ekonomi yang dibangunkan dengan riba, sur'an ma yazul, maka cepat dia akan jatuh. Bukan dia akan menjadikan manusia bermusuh-musuh. Ekonomi yang diasaskan dengan sedekah, maka dia akan menumbuhkan kesuburan. Kerana itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allah ta'ala illa tayyiba fa inna Allah ta'ala yaqbaluha bi yaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum filwah hatta takuna misal jabal." Orang-orang yang bersedekah walaupun dengan separuh biji kurma daripada hasil usaha yang baik, kerana Allah Ta'ala tak akan terima melainkan yang baik, melainkan Allah Ta'ala akan menerimanya dengan tangan kanannya, yakni dengan keberkatan, dengan gandaan. Kemudian Allah Ta'ala pelihara sedekah ini menjadi milik tuannya, sebagaimana seseorang kamu menjaga anak kurma sehingga dia menjadi membesar seperti gunung. Artinya tuan-tuan, bila mana kita bersedekah, Allah berkati harta kita. Dia umpama kita tanam benih, lalu akan bercambah, akan menjadi pohon gergasi. Tapi orang yang mengamalkan sistem riba, sebenarnya dia sedang menanam pohon yang tidak beri manfaat, yang tiada buahnya melainkan beracun, yang tiada bunganya melainkan busuk, yang tiada batangnya melainkan berduri dan tidak memberi manfaat. Sedangkan orang-orang yang mengasaskan ekonominya dengan bersedekah, melainkan mengeluarkan bunga-bunga yang wangi, buah-buahan yang bermanfaat, batang-batang pohon yang boleh berteduh. Baik, kalau kita lihat mana konsep riba dengan konsep sedekah. Tuan-tuan sekalian, bahawa memberi pinjam, maka menempuhkannya tanpa mengenakan apa-apa bayaran tambahan, itu namanya sedekah. Bersedekah masa. Dan apatah lagi kalau kita mengurangkannya, dan apatah lagi kalau kita menghalalkannya. Sebab itu selepas Allah menyebut tentang perkara yang berkait dengan riba, Allah Ta'ala menyatakan tentang innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, wa aqamus salata wa atawuz zakah, dan mereka ini mendirikan solat, mengeluarkan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, bagi mereka balasan di sisi Tuhan mereka, tiada kebimbangan atas mereka, tiada juga mereka berduka cita. Baik, bila Allah menyebut tentang riba dan keberkatan daripada sedekah berlawanan dengan riba, Allah menyebut segelintir, sekelompok manusia yang benar-benar akan mematuhi perintah Allah ini. Sebab bila kita cerita untung rugi ni tuan-tuan sekalian, tak ramai orang sanggup patuh perintah Allah bila mereka kira untung secara akal mereka. Lalu Allah kata, orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, maka mereka ini mendapat secara pasti pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka ini tidak ada kebimbangan dan tiada kesedihan. Bukan sekadar kalau kita sebut tadi sedekah akan bercambah, kemudian di sini menyebut sifat seorang mentaati perintah Allah dengan meninggalkan riba, maka dia akan menghilangkan duka citanya, ketakutannya, overthinkingnya dan semua perkara. Lihat hebatnya seorang yang benar-benar bersedia mematuhi perintah Allah. Tetapi orang-orang yang bersedia mematuhi perintah Allah ini ialah jenis kalangan orang yang benar-benar iman pada Allah. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mendirikan solat, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, pemangking untuk kita kuat. Sebab setengah-setengah perintah Allah ni berat. Tetap bayangkan orang yang terlibat dengan riba, nak tinggal riba bukan senang. Orang-orang yang terlibat dengan muamalah-muamalah haram, nak tinggal bukan senang. Muamalah-muamalah yang syubhat nak tinggal bukan mudah, nampak untung banyak.
Maka Allah menyebut orang-orang yang benar beriman kepada Allah, orang-orang yang benar menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu daripada iman ini lahirnya amal-amal soleh. Dan mereka mendirikan solat. Antara contoh amal soleh terbaik iaitu mereka mendirikan solat. Kemudian mereka mengeluarkan zakat. Kemudian dengan kesempurnaan amalan tadi, iman dan beramal soleh. Lalu Allah beri contoh amal soleh paling tertinggi, dirikan solat. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, wala zikrullahi akbar, mendirikan solat itu zikir terbesar. Kemudian mendirikan dan mengeluarkan zakat. Solat hubungan kita dengan Allah. Zakat hubungan kita dengan masyarakat. Kita nak untung dengan Allah, kita nak untung dengan masyarakat. Tetapi keuntungan kita berpaksikan pada wahyu dan perintah Allah. Bukan berpaksikan pada hawa nafsu dan akal semata-mata. Kerana keuntungan yang dijana dengan hawa nafsu dan akal semata-mata akan membawa kepada kerugian lebih banyak daripada keuntungan. Bukan sekadar dunia, bukan akhirat yang pastinya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala ingin memimpin hamba-hambanya. Ajar hamba-hambanya cara muamalah yang betul. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkan saki-baki riba sekiranya kamu benar orang-orang yang beriman. Baik, sekali lagi Allah mengajak orang beriman supaya takutkan Allah. Menggandakan rasa takut pada Allah. Benar. Saya dah sebut tadi tuan-tuan, bila dalam muamalah ni kita ada untung juga. Atau kita perlukan juga. Kita rasa apa salahnya, terpaksa, darurat atau sebagainya. Tapi Allah ingatkan sekali lagi, takwa pada Allah. Tingkatkan takwa. Walau bagaimanapun untung sistem ini, ia tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, kalau kita nak cerita keburukannya, maka keburukan cukup banyak. Nanti akan ada dalam surah Ali Imran. Kita akan tafsirkan keburukan riba dan kesan pada negara-negara yang mengamalkan riba. Yang begitu ketara. Sistem pembankan yang mengamalkan riba begitu ketara. Dan dalam kehidupan masyarakat. Tapi secara asas, basic, kita kena tahu. Takwa itu penting. Yang perlu ditingkatkan untuk meninggalkan larangan Allah. Sebab orang-orang yang takwanya tidak tinggi tidak mampu meninggalkan larangan Allah. Kalau saya katakan larangan Allah, sebahagiannya secocok dengan nafsu kita. Memang nafsu kita nak. Maka bagaimana mungkin kita tinggalkan larangan? Dengan mudah. Dan memang itu disuruh oleh syaitan. Bagaimana mungkin semudah itu untuk kita meninggalkan larangan kalau kita tidak tingkatkan takwa? Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, kalau sekiranya kamu tidak melakukannya, tidak berhenti daripada riba juga, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ, maka bersedialah untuk diperangi oleh Allah dan Rasul. Semua perintah Allah dan perintah Rasul kalau kita langgar, maka kita sebenarnya sedang menempah maut. Menempah tekek kehancuran. Menempah tekek kesempitan hidup. Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, siapa yang berpaling daripada perintahku, baginya kehidupan yang sempit. Walau zahir kita nampak macam sedap je, macam seronok je, dia orang dapat macam-macam dengan melanggar perintah Allah, ya, pada pandangan kita zahir. Tetapi kita kena ingat, kebahagiaan itu bukan gambaran zahir, tapi apa yang ada dalam hati. Apa yang dalam hati itu ialah kebahagiaan yang sebenar. Maka Allah tidak tenangkan hati orang-orang yang terlibat dengan riba. Allah gundah gelanakan mereka. Manakala orang-orang yang benar-benar beriman dan benar-benar beramal soleh, Allah hilangkan ketakutan dalam diri mereka, dunia dan akhirat, kebimbangan, kesedihan. Maka ini keuntungan besar. Tuan-tuan, apa cerita besarnya keuntungan kalau kita untung RM1,000 dengan riba, lalu hati kita tak tenang? Berbanding kalau kita tak untung RM1,000 tapi hati kita tenang. Bukankah kita cari duit untuk tenangkan hati? Tuan-tuan, kita cari duit banyak-banyak nak tenangkan hati, supaya kita rasa kita ada masa depan, supaya kita dapat beli sesuatu yang menggembirakan, supaya kita dapat memiliki sesuatu yang kita rasa boleh membahagiakan. Maka kesemuanya itu tidak mampu sebenarnya tanpa ada hati yang taat kepada Allah. Hati yang sejahtera yang disebut oleh Allah, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Kemudian Allah menyebut, wa in tubtum,
kalau kamu bertaubat. Falakum ru'usu amwalikum. Kamu boleh mendapat balik pokok-pokok kamu. Atau kita katakan modal-modal yang bagi pinjam 1,000 lalu minta bayar 1,500. Baik, 500 tu jangan ambil, 1,000 tu kamu boleh ambil. Tidak salah, itu hak kamu. Itu kita panggil pokoknya. Yang bunganya jangan ambil. La tazlimun, kamu tak buat zalim dengan tidak mengambil faedah. Wala tuzlamun, dan kamu juga tidak dizalimi sebab kamu dapat hak kamu balik. Tuan-tuan, orang yang beri hutang 100, lalu dapat balik 100, dia dizalimi ke? Tidak, dia dapat hak dia. Tapi kalau dia beri hutang 100, minta 150, dia telah menzalimi orang lain. Maka ingat, zalim dalam semua apa? Dalam semua perkara. Dalam ekonomi, zalim dalam muamalah, zalim di dalam pergaulan, semuanya ini akan membawa kepada musibah, kehancuran di sisi Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, hidup kita ni kita tak nak zalim siapa-siapa. Baik dengan perkataan kita, baik dengan perbuatan kita, saya tak nak zalim sesiapa. Baik, Allah Ta'ala tunjuk satu contoh. Amal soleh. Dalam muamalah kita dengan harta. Orang yang melakukan riba, ini amal soleh. Jangan ikut, jangan dicontoh. Sebab kehancuran. Baik, ini cara betul muamalah dalam bab harta. Andai kata ada orang hutang dengan kita, kita bukan sekadar tak beri faedah pada dia, yakni tak mengangkat nilai. Hutang 100, bayar 100. Bahkan kalau dia tak mampu bayar, kita bersedia untuk memberi tempoh. Allah berfirman, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang berhutang ini susah, maka berilah tempoh sehingga dia senang. Ya, Allah suruh. Tuan-tuan, kita gini, kalau kita buat satu perkara, ada orang besar suruh kita, maka apakah kita rasa suka untuk kita mematuhi perintah orang besar? Ni, Tuanku Sultan kata jangan ambil. Oh, kita pun berbesar hati, kerana ini perintah daripada Tuanku Sultan. Apatah lagi kalau ia perintah daripada Allah SWT, pemilik segala-gala. Kata Allah, kalau ada orang susah, beri tempoh. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tetapi kalau kamu bersedekah, itu lebih baik. Sama ada sedekah tadi dengan mengurangkan tuntutannya. Kalau dia hutang 100, tak apa, awak bayar 80. Atau bersedekah terus dengan tidak mengambil sedikit pun. Maka kata Allah kepada kelompok dan golongan ini, khairul lakum, itulah sebenarnya paling baik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, kalau sekiranya kamu tahu. Sebab itu disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Ada hadis yang banyak. Bila mana tuan-tuan sekalian kita sanggup memberi tempoh. Dalam satu hadis diceritakan ada seorang lelaki yang dia ni tuan-tuan sekalian tak adalah amalan banyak. Amalannya tak banyak. Melainkan dia ada satu sifat di mana dia suka untuk memberi tempoh kepada orang yang berhutang. Bahkan sampai peringkat kalau orang tu tak mampu bayar hutang, dihalalkan. Rasulullah bersabda, "Khusiba rajulun mimman kana qablakum, falam yujad lahu minal khairi syai' illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran, fa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir. Qala Allah azza wa jalla, nahnu ahaqqu bidzalika minhu, tajawazu anhu." Maksudnya, ada seorang lelaki yang tidak punya amalan yang banyak, tetapi dia suka bergaul dengan manusia. Dan dia seorang yang kaya raya. Dan dia menyuruh kepada pekerja-pekerjanya supaya menghalalkan orang-orang yang susah. Artinya orang-orang yang berhutang dengan dia, tak mampu bayar hutang, tak apa, halalkan. Maka dia pun mati. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, nahnu ahaqqu bidzalika min, kami lebih berhak melakukan kebaikan berbanding dia, tajawazu anhu, maka kami halalkan semua dosa mereka, dosanya. Orang ni tuan-tuan, dia tak banyak benda baik, dosa banyak, tapi dia ada satu perangai suka menghalalkan hutang orang. Akhirnya Allah Ta'ala menghalalkan seluruh dosa-dosanya, tidak dihisap. Kalau itu disebut dalam satu hadis, man naffasa an mu'min kurbatan naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang melepaskan kesusahan orang beriman, satu kesusahan, Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan hari kiamat kelak.
Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berhutang yang sukar, maka Allah mudahkan kepadanya urusan dunia dan urusan akhirat. Bukan disebut dalam hadis yang lain, siapa yang ingin doanya mustajab, maka hendaklah dia melepaskan orang-orang yang dalam kesukaran. Sabda Nabi SAW, man arada an tustajaba da'watuh wa an takshifa kurbatahu falyufarrish an mu'sirin. Siapa yang hendak doanya dimustajabkan, kesusahannya dilepaskan, maka hendaklah dia melapangkan orang yang susah dalam berhutang. Artinya tuan-tuan, kalau ada orang-orang yang berhutang dengan kita, dia susah nak bayar, kita kata tak apalah, tak payah bayar bulan depan, tahun depan pun tak apa, lepas PKP baru bayar. Maka kata Nabi SAW, yang melakukan demikian dia dapat dua kelebihan. Pertama, doanya mustajab. Yang kedua, Allah Ta'ala turut melepaskan kesusahannya. Tuan-tuan kena ingat, setiap orang ada kesusahan masing-masing. Orang ni susahnya hutang, payah nak bayar. Orang ni susahnya anak-anak. Yang ni susahnya berkait dengan hubungan pasangan suami isteri. Yang ni susahnya beradik-beradik. Setiap kita ada susah. Jangan ingat kita senang belaka, kita ni ada susah masing-masing. Maka jangan kita tak faham keadaan diri kita. Bayangkan bila mana kita susah, apa yang kita inginkan kalau ada orang boleh tolong kita. Nah sekarang ada orang yang berkait dengan kita, dia susah dan dia berhutang dengan kita. Kenapa kita tidak boleh mudahkan dia? Tak apa, awak bayar separuh je. Tak apa, awak bayar kemudian. Tak apa, saya halalkan, saya tahu awak tak mampu bayar. Maka pahalanya besar, fadilatnya berganda-ganda. Bahkan disebut dalam satu hadis Nabi SAW, kita kalau tunggu tuan-tuan, sabda Rasulullah, man anzara mu'siran kana lahu bikulli yawmin sadaqah. Siapa yang menangguhkan hutang orang yang berhutang dengannya, setiap hari yang dia tunggu itu baginya pahala sedekah. Thumma qul bikulli yawmin mithlahu sadaqah. Apakah setiap hari sama pahala sedekahnya? Qal bikulli yawmin sadaqah ma lam yahilla ad-dain fa idza anzarhu ba'da al-hil falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah. Bahawa setiap hari selagi mana dia tak halalkan sedekah dia, tempoh dia menunggu tadi, dia mendapat pahala sedekah sama dengan nilai duit yang dia bagi. Sehinggalah tempoh bila mana dia menghalalkan hutang tersebut. Siapa yang memberi tempohnya selepas dia halalkan hutang, maka setiap hari dia mendapat seumpamanya juga sedekah. Artinya tuan-tuan sekalian, dalam tempoh dia menunggu bayar, kita dapat pahala sedekah. Sebab itu kita tidak perlu untuk menerima riba. Kita dah dapat pahala sedekah walau dia lambat bayar. Bayangkan dia 2 tahun tak bayar, setiap hari kita dapat pahala sedekah. Kan itu saya selalu ingatkan pada tuan-tuan. Kita kalau hutang tak bayar, tuan-tuan jangan rasa rugi apa-apa. Yang ruginya ialah orang yang tak mau bayar hutang kita. Kan orang yang tak mau bayar hutang ni, tuan-tuan sekalian, ada 2 golongan. Satu, golongan yang memang tak mampu. Maka ini kita dapat pahala banyak. Satu lagi ialah golongan yang mampu tetapi tidak mau membayarnya. Yang ni kita akan mufliskan di akhirat kelak. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, matlul ghani zulmun, menangguhkan hutang bagi orang yang mampu itu kezaliman. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang perkara yang keempat dalam intipati penafsiran kita pada malam ini, Allah Ta'ala sebut yang last sekali, yang kelima, ahwalul yaumil qiyamah, keadaan hari kiamat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada hari, yang hari kiamat. Kita semua akan kembali pada Allah. Tuan-tuan, bila cerita muamalah jual beli, muamalah hutang, muamalah riba, ingat setiap benda ini kita akan dihisap, ditanya. Kita akan mati dan kembali pada Allah. Yang ada kuasa, yang ada harta, yang ada ilmu, yang ada kekuatan, yang ada semua benda dunia, ingat, kita semua akan kembali pada Allah dan dihisap tentang perbuatan kita. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, dan setiap diri akan mendapat balasan apa yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi, bahkan diadili oleh Allah dengan adil. Jadi Allah tutup ayat ini berkait dengan sedekah, berkait dengan hutang, berkait jual beli, berkait dengan riba. Allah tutup ayat ini dengan berkata, ingat, semua kesudahannya kamu akan kembali pada Allah. Dan kamu akan dihisap oleh Allah. Maka tuan-tuan, tepuk dada tanya iman kita. Yang kita buat hari ini kat dunia, kita tak akan lepas pertanggungjawabannya. Kalau kita buat baik, maka baik kita dapat.
Kalau kita buat sebaliknya, maka sebaliknya kita dapat. Laha ma kasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan mereka menanggung kejahatan yang mereka lakukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, kamu buat baik pada diri kamu. Kalau kamu buat jahat, kamu akan menanggung kejahatan tersebut. Jadi ingat tentang 5 perkara ini. Pertama berkait dengan jual beli, perkara berkait dengan riba, perkara berkait dengan bagaimana sifat orang beriman yang perlu mempertingkatkan ketakwaannya untuk menjadi lebih kuat, melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan keempat berkait dengan penangguhan hutang. Dan yang kelima berkait dengan hal ehwal kiamat. Dan setengah ulama menyatakan ayat 281 suratul Baqarah inilah ayat terakhir yang diturunkan dalam Al-Quran. Terdapati ulama-ulama ada beberapa pandangan ulama. Ada yang mengatakan ayat terakhir yang turun ialah suratul Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ada yang mengatakan ayat terakhir ialah idza jaa nasrullahi wal fath, suratul fath atau suratul an-nasr. Tetapi kebanyakan ulama, jumhur ulama menyatakan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada penafsiran ini. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.